So, untuk pengetahuan korang semua, Crossroad One to Jaga adalah filem yang paling banyak aku dapat request untuk review filem ni. Terus terang aku cakap, masa filem ni ditayangkan pada tahun 2018 yang lalu, aku sendiri memang tak pernah tengok cerita ni dekat wayang. Jadi, untuk memenuhi permintaan korang, apa kata kita review filem Crossroad One to Jaga. Korang dah ready? Jom! Crossroad One to Jaga. So, Crossroad One to Jaga ni kalau korang perasan lah, kalau korang tengok ada 2 trailer lah untuk filem ni. Sebab selepas aku tengok cerita ni, aku rasa pelik lah sebab aku tanya mana watak Zaidi Omar. Sebab Zaidi Omar, masa aku tengok first trailer dia pada 4 tahun yang lepas tu, aku nampak ada watak dia, ada watak Sofia Jane dan ada Vito Kusheri yang jadi watak utama dalam cerita ni. Dan aku tak nampak pun ketiga-tiga orang yang aku sebutkan tadi ni. Rupa-rupanya cerita tu diorang telah reshoot semula dan jadi seperti apa yang kita tengok ni. So jadi filem Crossroad One to Jaga ini diterbitkan oleh Jazzy Pictures, KL Post Sdn Bhd dan Pixel Play. Filem ni diarahkan oleh tok ayah kita iaitu Namron, dibintangi oleh Zahril Azim, Aryo Bayu, Amirul Effendi dan ramai lagi. Dia punya casting dia, watak-watak dalam cerita ni cukup ramai lah, termasuk dengan cameo. Jadi filem Crossroad One to Jaga ni adalah sebuah filem mengenai kehidupan dan realiti sebenar pasukan PDRM Malaysia. Okey, cerita ni terus terang aku cakap dia tunjuk sisi realistik, sisi gelap yang sebenar yang tak pernah ditunjukkan oleh mana-mana filem keluaran tempatan. Okey, cerita ni mengisahkan tentang seorang polis yang jujur yang dilakukan oleh Zahril Azim, partner dengan seorang rakan detektif dia, aku lupa nama karakter tu. So aku panggil dia detektif Abang Botak lah. Best tu dia berlakon dalam cerita ni. Watak polis botak ni, dia ni kata apa, polis yang korup lah. So dalam masa yang sama juga, cerita ni juga mengisahkan tentang seorang pekerja Indonesia, iaitu watak yang dilakukan oleh Aryo Bayu ni. So watak dia ni ada seorang adik yang bekerja sebagai amah gaji ni. Watak adik dia ni dia telah lari daripada majikan dia dan duduk dekat abang dia. So dekat Malaysia ni memang standard lah. Pekerja foreigner yang bekerja sebagai orang gaji ni selalu diorang punya pasport dipegang oleh majikan dia. Bila diorang melarikan diri daripada rumah dia, selalunya lari dengan tangan kosong lah. Tak ada simpan pasport, tak ada apa-apa. Walaupun dia datang sebagai legal, okey, bila kau dah tak ada pasport kat Malaysia ni, polis tengok kau memang akan tangkap kau lah. Itu memang kata apa standard undang-undang negara mana pun kuasakan polisi seperti macam ni. Pujian aku nak berikan kepada director Namron. Wow, pengarahan dia cukup hebat dalam cerita ni. Saya suka dengan scene watak Amirul dengan bapa dia Pak Samad tu. Antara yang best juga adalah dia punya pacing dalam cerita ni. Tak ada langsung yang saya jumpa momen-momen cerita ni yang boring lah. Cerita ni dia ceritakan dalam penceritaan dengan amat-amat straightforward. Okey, dalam masa yang sama dia tak ada scene-scene yang dragging panjang. Setiap scene dia olah, setiap scene dia ditunjukkan dengan cukup efektif. Lakonan Zahril Azim juga patut dipuji dalam cerita ni. Pada permulaannya kita lihat kalau kita tengok watak ni dia start dengan interview, kena siasat dalam bilik siasatan polis, dalam keadaan murung, muka luka-luka. So dia ceritakan dia punya kenapa dia ni ditangkap lah. Daripada watak tu, so dipotong dalam satu balai polis. Zahril Azim ni dia polis muda. Kalau tak silap saya, dia mention dalam cerita tu umur dia dalam sekitar 23 tahun, 24 tahun macam tu. Sebab saya bukan apa banyak cerita ni dia tak ada plot twist yang besar tau. Cuma bagi saya setiap babak dalam cerita ni adalah plot twist tau. Jadi kalau saya cerita kat korang ada babak-babak short-short menarik, saya takut saya akan dedahkan jalan cerita ni. So kepada siapa yang belum tengok, korang tengok cerita ni betul-betul. Dan nasihat saya kepada korang, tolong tengok cerita ni dengan fokus lah. Sebab bila kau terlepas satu babak tertentu, takut-takut bila ending cerita ni ada beberapa scene yang bersangkut ataupun relatable dengan babak-babak pengawalan lah. Jadi kalau nasihat saya, korang jangan miss satu babak pun lah. Dia banyak dialog-dialog double meaning tau. Contohnya masa scene dengan polis botak tu dengan henchman Cina tu kan. So masa dia warning kepada polis ni, dia banyak menggunakan orang kata apa, dialog-dialog yang double meaning. Saya susah nak jumpa beberapa kelemahan lah. Bagi saya cerita ni diolah dengan cukup baik. Every single production team dia, production standard dia, bagi saya best lah saya tengok cerita ni. Saya tak ada masalah langsung tentang cerita ni lah. So jadi untuk filem Crossroad One to Jaga ini, saya berikan A+.
So bila selepas saya tengok cerita ni, baru saya faham kenapa filem ni menang anugerah filem terbaik pada Festival Filem Malaysia 2019. Okay, filem ni berjaya mengalahkan Cerita Pulang yang sebelum ni juga saya bagi rating A+ yang sama juga. So, apa pendapat korang tentang filem Crossroad Orang Tu Jaga ini? Korang boleh tuliskan komen kat bawah. Okay, kita bincang sama-sama. So, jangan lupa follow ZTV Malaysia, tekan butang like, subscribe dan paling penting, loceng notification tu. Korang memang terbaik. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Yeah!